Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mari belajar bersama cikgu untuk Matematika SSM tingkatan 1. Hari ini kita akan mulakan dengan tajuk nombor nisbah. Ulang kaji tentang nombor nisbah. Okay, dalam tajuk ini, kita akan belajar tentang nombor-nombor. Nombor-nombor yang digunakan hari-hari boleh diwakilkan pada garis nombor. Umpamanya di sini, sifar di tengah-tengah. Nombor yang berada di sebelah kanan sifar dikenali sebagai nombor positif. Manakala nombor yang berada di sebelah kiri sifar dikenali sebagai nombor negatif. Nombor yang berada di sebelah kanan sentiasa lebih besar daripada nombor yang berada di sebelah kiri. Jadi semakin ke kanan, nilai semakin bertambah. Manakala semakin ke kiri, nilai semakin menyusut ataupun nilai semakin berkurang. Jadi nombor-nombor yang biasa digunakan ini ialah contohnya integer, pecahan dan juga perpuluhan dikenali sebagai nombor nisbah. Di mana integer ini ialah integer nombor yang bukan pecahan, bukan perpuluhan. Integer yang berada di sebelah kanan dikenali sebagai integer positif. Sebagai contoh di sini, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya merupakan integer positif. Manakala nombor yang berada di sebelah kiri daripada sifar dikenali sebagai integer negatif. Integer bukan pecahan, bukan perpuluhan. Okay, nombor bulat yang ada tanda positif atau negatif. Sifar merupakan integer sahaja, bukan integer positif dan juga bukan integer negatif. Untuk pecahan, sebagai contoh di sini, pecahan 1/2 berada di sebelah kanan sifar. 1/2 di sini merupakan pecahan. Pecahan ini dikenali sebagai pecahan positif. Bagi pecahan yang berada di sebelah kiri, sebagai contoh di sini ialah negatif 1/3. Jadi pecahan yang berada di sebelah kiri sifar dikenali sebagai pecahan negatif. Dan nombor perpuluhan juga sama. Perpuluhan sebagai contoh di tengah-tengah ini ialah 2/5. Nombor perpuluhan ini berada di sebelah kanan sifar dikenali sebagai nombor perpuluhan positif. Bagi perpuluhan yang berada di sebelah kiri, sebagai contoh di sini, negatif 3/5. Nombor ini dikenali sebagai perpuluhan negatif. Jadi untuk nombor yang perpuluhan berada di sebelah kanan, dikenali sebagai perpuluhan positif. Manakala nombor perpuluhan yang berada di sebelah kiri sifar, dikenali sebagai perpuluhan negatif. Semua ini dikenali sebagai nombor nisbah. Jadi untuk mengenali nombor nisbah ialah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan iaitu P per Q dengan keadaan P dan Q ialah integer dan Q pula tidak boleh sama dengan sifar. Ini dikenali sebagai nombor nisbah. Sebagai contoh, cikgu berikan di sini 0.4. Ini nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ini boleh ditukar dalam bentuk pecahan bersamaan dengan 4/10. Oleh kerana 4 merupakan integer, 10 juga integer dan 10 ini bukan sifar. Jadi 0.4 ini merupakan nombor nisbah. Namun demikian, untuk perpuluhan sebagai contoh 0.4, 5, 6 dan seterusnya tiada pengakhiran. Kita tidak boleh menukarkannya kepada nombor pecahan. Jadi ini bukanlah nombor nisbah. Begitu juga dengan nilai. Contohnya punca kuasa 2 bagi 3. Nilainya ialah 1 perpuluhan lebih di sini. Ini juga tidak boleh ditukar ke dalam bentuk pecahan. Jadi ini bukan merupakan nombor nisbah. Cara pengiraan operasi asas aritmetik yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan juga pembahagian melibatkan nombor nisbah ini, cara pengiraannya adalah boleh menggunakan tips berikut. Caranya ialah di mana tandaan yang sama, contohnya negatif didarabkan dengan negatif
ataupun ditandakan negatif, kurungan negatif adalah bersamaan dengan positif. Okay, sebagai contoh di sini, negatif didarabkan dengan negatif ini akan bertukar menjadi positif. Untuk tandaan yang sama, positif didarabkan dengan positif juga akan bertukar menjadi positif. Okay, contohnya tandaan di sini, positif A didarabkan dengan positif B. Kedua-dua ini jawapannya adalah positif. Untuk tandaan yang berbeza, kita lihat di sini tandaannya adalah berbeza. Negatif didarabkan dengan positif. Okay, contohnya negatif didarabkan dengan positif, kita akan dapat negatif. Kita akan dapat negatif. Begitu juga jika positif didarabkan dengan negatif, juga akan dapat negatif. Okay, contoh di sini, positif didarabkan dengan negatif, akan dapat tandaan negatif untuk keseluruhan. Jadi untuk operasi melibatkan gabungan, tambah tolak darab bahagi dan juga kurungan, cara pengiraan perlulah mengikut urutan. Yang pertama ialah selesaikan tanda kurungan dahulu. Yang kedua, darab atau bahagi. Dan yang ketiga, tambah atau tolak. Semuanya mestilah bermula daripada kiri ke kanan. Okay, ini ialah contoh soalan. Ada tanda operasi tambah, darab dan juga tanda kurungan. Jadi kita perlu menyelesaikan tanda kurungan terlebih dahulu. Jadi nilai di sini negatif 2 tambah 7 ialah positif 5. Yang lain kita tuliskan kembali. Okay, darabkan dengan 5. Okay, langkah yang kedua ialah antara tambah dan juga darab perlu diselesaikan darab terlebih dahulu. Jadi kiraannya adalah melibatkan kedua-dua ini. Positif 4 darabkan dengan positif 5 ialah positif 20. Jadi positif 20 kita tuliskan 20 sahaja. Yang lain ikut kembali, tuliskan semula. Akhir sekali negatif 5 ditambahkan dengan 20. Jawapannya adalah positif 15. Jadi positif 15 ditulis 15 sahaja. Jadi inilah contoh pengiraan melibatkan gabungan operasi. Seterusnya kita lihat hukum operasi aritmetik. Hukum operasi aritmetik ini ialah hukum yang digunakan untuk membuat pengiraan efisien. Ada 4 jenis hukum. Yang pertama ialah hukum kalis tukar tertib. Yang kedua, hukum kalis sekutuan. Yang ketiga, hukum kalis agihan. Dan yang keempat, hukum identiti. Okay, contoh untuk soalan hukum kalis tukar tertib. Ada contoh B di sini. 2 didarabkan dengan 24 didarabkan dengan 5. Boleh juga ditulis sebagai 24 darab 2 darab 5. Walaupun bertukar tempat, nilai kedua-duanya adalah sama. Jadi ini dikenali sebagai hukum kalis tukar tertib. Seterusnya untuk membuat pengiraan, sama ada kita boleh mengira 24 didarabkan dengan 2 terlebih dahulu ataupun boleh juga didarabkan 2 dengan 5 dahulu diikuti dengan darabkan dengan 24. Ini dikenali sebagai hukum kalis sekutuan. Dan manakala hukum kalis agihan pula, untuk mendarabkan 7 didarabkan dengan 3,000 tambah 40, kita boleh darabkan dengan 7, didarabkan dengan 3,000 terlebih dahulu, kemudian 7 didarabkan dengan 40. Jadi ini dinamakan sebagai hukum kalis agihan. Manakala untuk hukum identiti pula, satu nombor didarabkan dengan sifar akan dapat nombor tersebut. Nombor tersebut jika didarabkan dengan sifar akan mendapat sifar. Manakala nilai tersebut didarabkan dengan 1 akan dapat nilai yang asal. Kita mulakan dengan soalan latihan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada langkah kerja Mohan untuk menyelesaikan 9 darab 3020. Jadi untuk menyelesaikannya, nombor 3020 ni dipecahkan kepada gandaan 10. Iaitu dituliskan 3000 ditambahkan dengan 20. Jadi untuk memudahkan kiraan, 9 didarabkan dengan 3,000 terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan 9 didarabkan dengan 20. Jadi ini dikenali sebagai hukum kalis agihan. Jadi jawapannya adalah C. Kita lihat soalan seterusnya. Rajah 1 menunjukkan satu peta buih. Nyatakan nilai bagi P, Q, R dan juga S. Jadi untuk mencari jawapan bagi soalan ini, cikgu akan terangkan dahulu konsep yang perlu difahami. Jadi di sini kita lihat contoh soalan.
6 tambah 12 bersama 18, ini biasa kita kirakan. Yang menyebabkan negatif biasanya ini yang menimbulkan kekeliruan. Jadi tekniknya kita boleh gunakan sebagai contoh di sini, negatif tambah positif. Nombor negatif 6, nombor positif 12. Nombor positif lebih besar, jadi jawapan mestilah positif. Jadi positif berapa? Kita lihat perbezaan. Perbezaan bermaksud nombor besar tolak nombor kecil. 12 tolak 6 sama dengan 6. Jadi positif 6. Positif 6 ditulis 6 sahaja. Untuk soalan yang di bawah ini, 6 nombor positif, nombor negatifnya ialah 12. Jadi nombor negatif lebih besar, jawapan mestilah negatif. Jadi untuk jawapan negatif berapa? Kita lihat perbezaan nombor besar 12 ditolakkan dengan 6 akan dapat 6. Jadi jawapannya ialah negatif 6. Seterusnya, negatif 6 tolak 12. Di sini kedua-duanya negatif, jadi jawapan mestilah negatif. Jadi negatif berapa? Kita jumlahkan 6 tambah 12 sama dengan 18. Jawapannya ialah negatif 18. Ataupun cara yang lain, untuk memahaminya kita boleh menggunakan konsep hutang bayar, di mana negatif ini ibaratnya hutang dan positif ni ibaratnya bayar. Jadi dalam kes ini, contohnya yang ketiga ini, bayar 6 tetapi berhutang negatif, berhutang 12. Bermaksud hutang lebih besar daripada bayar. Jadi jawapannya mestilah hutang, iaitu negatif. Negatif bermaksud hutang. Negatif berapa? Kerana setelah membayar, hutang berkurang jadi 12 tolak 6 sama dengan 6. Sebab itulah jawapannya adalah negatif 6. Untuk yang di bawah ini, negatif 6 ibaratnya hutang 6. Kemudian hutang lagi 12. Hutang jadi bertambah menjadi 18. Jadi jawapannya adalah negatif 18. Untuk contoh yang berikutnya, kita lihat soalan ini. Konsep yang sama, cuma bezanya di sini tanda positif negatif berdekatan. Jadi mengikut penerangan yang cikgu berikan sebelum ini pada awal topik, pada awal video, positif didapatkan dengan negatif akan dapat negatif. Di 20 tolak 3 bersamaan dengan 17. Untuk soalan berikutnya, negatif 20, positif darab negatif. Di sini, negatif, positif darab negatif akan dapat negatif. Okey, sebab itulah di sini negatif. Kemudian kita gunakan konsep yang sama, negatif 20 tolak 3, negatif 20 tambah 3, 23. Jadi negatif 23. Untuk soalan ini pula sama juga, 20, negatif darab negatif, tanda yang sama di darab akan dapat positif. Jadi 20 tambah 3 bersamaan dengan 23. Negatif 20, okey, negatif 20, negatif darab negatif, positif 3. Jadi hutang 20 bayar 3, masih lagi berhutang. Hutang berkurang jadi 20 tolak 3, 17. Jawapannya ialah negatif 17. Kita lihat pula contoh berikutnya yang melibatkan darab. Untuk pendaraban, cara yang sama, 14 darab 2. Di sini tandaannya positif, didarabkan dengan positif akan dapat positif. 14 darab 2, 28. Positif 28 ditulis 28 sahaja. Yang berikut ini pula, tandaan dahulu negatif didarabkan dengan positif akan dapat negatif. 14 darab 2, 28. Jadi negatif 28. Yang ketiga, negatif didarabkan dengan negatif akan dapat positif. Ada kesilapan di sini, positif. 14 darab 2, 28. Jadi jawapan ialah positif 28 ditulis 28 sahaja. Yang berikutnya ialah positif darab negatif akan dapat negatif. 14 darab 2, 28. Jadi jawapannya ialah negatif 28. Jadi sekarang kita boleh menjawab untuk mendapatkan 15, negatif 15 di sini. P mestilah negatif 21 ditambahkan dengan 6 akan mendapat negatif 15. Jadi P di sini kita tuliskan sebagai negatif 21. Untuk Q pula, negatif 6 dengan Q di sini, Q untuk menjadikan ia positif negatif 15, bermaksud kita perlu tambahkan dengan 1. Jadi untuk tambahkan 1 di sini, memandangkan di sini negatif, jadi Q ini perlulah negatif 1. Jadi Q-nya ialah negatif 1. Untuk S pula, negatif 30 bahagi S bersamaan dengan negatif 15. Di sini bermaksud negatif 30 perlu dibahagikan dengan 2 akan mendapat negatif 15.
Jadi S-nya adalah 2. Untuk R pula, jawapannya adalah negatif. Sepatutnya di sini ialah positif. Di sini ialah positif. Nombor yang berdaratkan dengan 3 akan dapat 15 ialah 5. Jadi jawapannya ialah positif 5. Jadi R-nya adalah 5. Sebelum cikgu meneruskan soalan yang ketiga, bagi anda yang baru pertama kali menonton video dalam channel ini, pastikan anda menekan butang like dan subscribe di bawah supaya tidak ketinggalan video-video baru akan datang. Soalannya berbunyi, pada Raja 1.2, isikan petak dengan nombor yang betul supaya menghasilkan nilai seperti dalam bulatan yang ditunjukkan. Jadi ada 3 petak di sini. Yang pertama, 24 didaratkan dengan suatu nilai bersamaan dengan 456. Jadi nilai tersebut 456, darat 24 pindah ke sebelah kanan, tukar jadi bahagi 24 akan dapat 19. Jadi petak yang pertama jawapannya ialah 19. Untuk petak yang kedua, berapakah ditambahkan dengan 321 bersamaan dengan 456. Jadi nilai tersebut untuk mendapatkannya 456, positif 321 pindah ke kanan, tukar jadi negatif 321. Nilainya adalah bersamaan dengan 135. Jadi petak yang kedua jawapannya adalah 135. Untuk petak yang ketiga pula, nilai tersebut dibahagikan dengan 3 akan dapat 456. Jadi untuk mencari nilainya 456, bahagi 3 pindah akan tukar kepada darat. Darat 3 bersamaan dengan 1368. Jadi petak yang ketiga ini jawapannya adalah 1368. Jadi murid-murid boleh uji, lakukan kiraan semula, pastikan mendapat jawapan 456, barulah jawapannya adalah betul. Soalan seterusnya, Raja 31 menunjukkan 3 nombor iaitu 2, 7 dan 9. Berdasarkan Raja 3.1, pilih dan tulis nombor yang betul bagi setiap pernyataan berikut pada ruang jawapan. Pernyataan yang pertama ialah satu nombor apabila ditambah 15 akan membentuk nombor perdana. Jadi di sini nombor kita mulakan dengan nombor 2. 2 tambah 15 bersamaan dengan 17. 7 ditambahkan dengan 15 akan mendapat 22 dan 9 ditambahkan dengan 15 akan mendapat 24. Di sini hanyalah 17 nombor perdana. Jadi jawapannya nombor tersebut apabila tambah 15 membentuk nombor perdana ialah nombor 2. Jadi nombor di sini ialah 2. Okay, pernyataan B, nombor ini bukan nombor perdana. Okay, 2, 7, 2 nombor perdana, 7 nombor perdana, 9 bukan nombor perdana. Kerana 9 boleh dibahagikan dengan 3, iaitu bukan dirinya sendiri. Itu nombor yang boleh dibahagikan, yang tidak boleh dibahagikan dengan nombor lain kecuali dirinya sendiri, merupakan nombor perdana. Jadi oleh kerana 9 boleh dibahagikan dengan 3, bukan dirinya sendiri, bermaksud 9 bukan nombor perdana. Jadi sini ialah jawapannya adalah 9. Okay, bahagian yang kedua, susun semula nombor pada Raja 31 untuk satu nombor genap terbesar. Jadi kita untuk mendapatkan nombor genap, kita boleh susun yang terbesar mestilah bermula dengan 9, diikuti dengan 7, kemudian 2. Jadi inilah nombor terbesar dan juga merupakan nombor genap. Soalan yang terakhir, jadual 4 menunjukkan suhu purata bagi 7 buah bandaraya dalam suatu bulan tertentu. Nyatakan bandaraya paling sejuk. Paling sejuk di sini ialah nombor negatif, mestilah nombor negatif yang berada di sebelah kiri. Jadi jika ini garis nombornya kosong, sebelah nombor negatif dimulai dengan negatif 15, kemudian negatif 24. Paling sejuk bermaksud nilai paling rendah. Paling rendah di sini ialah negatif 24. Jadi jawapannya ialah Moskow. Jawapannya ialah Moskow. Yang kedua, cari beza suhu antara Montreal dan Perth. Montreal suhunya ialah negatif 15 dan Perthnya ialah 38. Jadi untuk mencari beza suhu, nilai yang besar iaitu suhu di bandar Perth 38 ditolakkan dengan, beza bermaksud perlu ditolakkan dengan suhu di bandar Montreal iaitu negatif 15.
Jadi selesaikan, kita akan dapat 38 tambah 15 bersamaan dengan 53. Jadi jawapannya adalah 53 darjah Celsius. Jadi yang ketiga, nyatakan bilangan bandaraya yang lebih panas daripada Madrid. Madrid di sini suhunya ialah 10 darjah. Jadi kan bilangan bandaraya yang lebih panas daripada Madrid ialah nilai yang lebih besar, iaitu Kuala Lumpur, Jakarta, Perth dan juga Amman. Jadi bilangannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bandaraya. Alhamdulillah, selesai video siri pertama untuk tajuk nombor nisbah. Teruskan menyokong cikgu. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video baru akan datang. Sekian, terima kasih.